Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, untuk pagi ni cikgu akan terangkan ataupun tunjukkan kepada awak macam mana cara untuk kita buat litar elektronik secara simulation. Okey, sebelum ni cikgu dah bagi contoh video untuk awak semua register. Okey, register akaun masing-masing dekat Tinkercad. Okey, so cikgu pasti semua dah ada Tinkercad masing-masing lah, dah ada akaun Tinkercad masing-masing. Okey, jadi hari ni cikgu takkan tunjuk dah macam mana untuk awak register sebab cikgu dah ada bagi video sebelum ni kan. Kecuali kalau ada masalah untuk buat untuk register tu, okey, boleh bagi tahu cikgu lah. Okey. So hari ni cikgu terus kita terus nak buat litar simulation lah untuk pagi ni ya. Okey, so macam biasalah awak pergi kepada Google Chrome tu, okey. Awak buka website ni, okey, Tinkercad. Okey, dan kemudian awak login lah. Okey, login akaun masing-masing. Saya sudah login akaun saya. Okey, kemudian kita mulakan dengan create new circuit. Okey, kita start dengan create new circuit. Okey. So, ini adalah ni lah. Okey. Create new circuit ni kosong lagi kan. Okey. So, first langkah pertama yang perlu kita buat ialah okey, kita nak mulakan projek kita. So, kita namakan change name ni, kita namakan projek kita. Okey. Namakan projek kita. Okey, contohlah cikgu ambil satu projek ya. Okey, projek 1 LED berkelip. Okey, cikgu mulakan dengan simple project dulu. Okey, untuk mudahkan awak faham. Okey, dan awak klik je, dia akan tukarlah nama projek kita projek 1 LED berkelip. Okey. Okey, kemudian apa yang kita nak kena buat ialah okey, awak pergi dekat bahagian sebelah kanan ni dan awak akan nampak komponen dah kat sini. Okey, jadi langkah pertama yang kita kena buat ialah kita cari board dulu. Okey, kita nak cari microcontroller, board microcontroller yang kita nak gunakan. Okey, so kita nak gunakan Arduino. Okey, saya gunakan microcontroller Arduino. Awak klik dan awak tarik saja. Okey. Tarik saja. Okey. Kemudian kita nak susun komponen kita. Okey, kita perlukan breadboard ni. Okey, breadboard semua. Okey. Tarik rapatkan sikit. Okey, supaya nampak lebih mudah lah. Okey, awak boleh kecilkan sikit lah kalau ni. Okey. Board ni boleh namakan tapi tak perlulah. Okey, sebab kita guna satu board sahaja. Okey. Itu langkah yang kedua. Okey. Kemudian seterusnya apa nak kita kena buat ialah kita kena carilah komponen apa yang akan kita gunakan. Okey, so saya nak buat LED berkelip. Okey, saya nak jadikan LED berkelip. Jadi apa yang saya perlukan? Okey, saya perlukan LED lah. Okey, saya nak buat projek LED berkelip. Jadi saya tarik saja LED ni. Okey, letakkan di sini. Okey, so awak kena ingat LED ni dia ada positif dan ada negatif. Jadi awak kena tahu, tentukan. Okey, yang ini cathode. Cathode bermakna negatif. Okey, so kalau awak letak cursor awak dekat sini, okey, dia tulis anode. Anode bermakna positif. Dan awak tahulah. Okey, sebelah sini ialah cathode negatif, sebelah sini ialah anode positif. Kena ingatlah yang tu kedudukan dia. Okey, kemudian LED ni dia boleh tukar nama, boleh namakan juga. Kalau awak ada banyak LED, namakanlah LED 1, LED 2 kan. Okey, ni kita ada satu LED je, cukuplah. LED 1. Okey, kemudian boleh tukar warna. Okey, change color. Okey, so saya nak change color to color green. Okey, klik saja. Okey. Okay, so dia dah tukar warna hijau. Okey, kemudian apa yang kita perlukan dalam satu litar ringkas? Okey, LED ni kita nak kontrol. Okey, kita nak kawal arus dalam litar ni, kita perlukan satu resistor. Okey, resistor ataupun perintang. Okey, dan kita letak di sini. Okey, bolehkah kita letak macam ni, perintang ni? Okey, sebelum tu kita tentukan. Okey, perintang ni saya nak gunakan perintang yang bernilai, rintangannya ialah bernilai 220 ohm. Okey.
So, awak type 220 ohm. Change ni. Okay, ohm ni simbol bagi ohm. Yang tadi simbol kilo ohm kan, K ohm. Okay, sekarang ni saya nak tukar kepada ohm. 220 ohm. So, nilai perintah ni 220 ohm. Okay. Okay, so boleh ke kedudukan perintah ni macam ni? Okay, tak boleh ya. Kita tak boleh sebab arus ni, arus dalam 1 liter dia akan mengalir mesti melalui daripada melalui komponen tersebut. So kalau kedudukan dia macam ni, okey, arus bila dia masuk kat perintah ni dia akan dia tak mengalir melalui komponen tu pun. Okey, dia hanya mengalir dalam board tu sahaja. Jadi kita kena rotate, kena pusingkan kita punya perintah ni. Okey, so perintah ni awak klik kat sini. Okey, kita nak rotate dia ni dekat sini. Sebelah kiri ni, bahagian atas ni. Okey, ini untuk rotate. Tapi awak kena klik dululah. Okey, nampak dia menyala biru ni. Okey, klik untuk rotate. Okey, letak bagi dia luruslah kedudukan dia. So daripada sini barulah arus elektrik tu boleh mengalir. Okey, so saya nak rapatkan sikit dengan perintah ni. Okey. Kena letak biar dia satu baris dengan kaki negatif. Okey, kaki negatif bagi LED. Okey, kita letak perintah ni di kaki. So arus ni dia akan mengalir nanti daripada daripada LED ni. Okey, dia akan masuk melalui anod, kemudian dia akan melalui perintah ni, dia akan keluar melalui katot. Okey, kemudian katot ni arus nak mengalir ke mana? Dia akan pergi kepada perintah. Sebab itu kedudukan kaki katot dengan kedudukan kaki perintah ni mesti satu baris supaya arus boleh mengalir. Okey, sebab dalam liter ni arus ni dia mengalir dalam satu jalur macam ni. Okey, so dia mesti mengalir satu baris. Okay, kemudian barulah dia melalui perintah ni. Okey, dia akan keluar ke negatif lah nanti. Okey, so kita akan hantar dia kepada ground nanti. Okey. Okey, so ini dah selesai kedudukan dia. Okey. Kemudian, okey, macam mana kita nak sambungkan ni kepada mikro pengawal? Okey, jadi kita perlukan kita perlukan wayar penyambung lah. Okey, wayar penyambung. Okey, so kalau saya nak sambung ni kedudukan dia macam ke atas sikit kan. Okey, cikgu tarik ke bawah sikit. Okay, perintah ni ke bawah. Okey, satu ni, yang ni LED ni saya rapatkan ke bawah sikit. Okey. Okey, kemudian kita ambil wayar pelompat. Okey, kat sini ada wayar okey. Okey, so kita wayar biasa je. Kita gunakan wayar yang biasa. Ni. So normal wayar yang normal. Okey, kemudian saya nak letak. Okey, dia mesti dalam satu baris lah dengan anod ni. Okey, sorry. Okey. Saya nak letak dia dekat sini. So kalau kita nak letak dalam satu baris tu boleh. Okey, letak dalam satu baris dengan kaki anod. Supaya arus tu boleh mengalir. Okey. So saya nak letakkan kepada pin digital. Okey, kita kena tahulah LED tu adalah digital kan. Okey. Jadi kita nak gunakan pin saya nak guna pin nombor 13. Okey. So letakkan pada 13. Okey. Digital 13 D13. Okey. Klik kat situ. Okey. Nampak sengit kan, tak cantik? Okey, boleh tarik. Okey, kita tarik rapatkan dia. So dia dalam keadaan lurus lah. Okey, wayar ni saya nak tukar kepada wayar color merah. Okey, change wire color to red. Okey. Kemudian okey. So sekarang ni arus ni daripada mikro pengawal ni tadi. Okey. Dia akan ni lah. Okey, daripada mikro pengawal ni dia akan keluar sebagai output. Outputnya adalah LED lah. Okey, so dia akan keluar melalui pin 13. Okey, pin 13 dia harus mengalir. Dia akan pergi kepada anod. Okey, kemudian anod nanti dia akan
dia akan masuk lah. Okey, arus akan masuk melalui anod. Okey, kemudian arus tu akan mengalir keluar kepada perintang. Okey, perintang ni. Okey, kemudian melalui komponen perintang ni. Okey, dan kita kena sambungkan dengan wayar jugalah. Okey, ambil satu lagi wayar ni. Awak klik je kat situ, tarik sahaja. Okey, kita nak pergi kepada, kita kena sambungkan kepada ground lah. Kalau yang negatif mesti hantar kepada ground, GND. Okey, ingat balik cikgu dah ajar tu sebelum ni. Okey, letak kat situ. Okey, nampak sengit tak? Okay, saya tak suka nampak sengit ni. Saya nak tarikkan bagi sama. Okey, so nampak lurus. Okey, wayar ni nak tukar warna lain lah. Okey, ni positif ni dah tukar warna merah. So yang negatif saya nak tukar kepada wayar hitam. Okey, change color black. Okey, so dah siap. Okey, sekarang kita dah siap pasang komponen. Apa yang kita perlu buat supaya LED tu boleh berkelip ialah kita kena buat coding. Okey, so macam mana kita nak buat coding? Okey, awak pergi dekat bahagian atas sebelah kanan ni, awak nampak kod. Okey, awak nampak kod, awak klik sahaja dekat button kod ni. Okey, nanti dia akan keluar macam ni lah. Okey, so kalau dah ada dekat sini, dia bila ni dia akan keluar dah ada coding ni. Okey, so kita tak nak, kita keluarkan je lah. Okey, masuk dekat dashboard ni, delete. Okey, kita nak mulakan coding yang baru. Okey, untuk mulakan coding yang baru, kita kena tahulah yang kita guna tadi ialah LED ni kita dah set dia sebagai output. Output pada pin nombor berapa dekat mikro pengawal? Pada pin nombor 13. Okey, so kita punya kod kita, okay, kita cari dekat sini. Okey, dia ada output, input, notation, control, map dan variable. Okey, so kita tahu LED kita adalah output, kita cari dekat output lah. Okey, so kita cari, kita nak set LED tu. Okey, kita nak setkan LED tu. Okey, set pin. Okey, kita awak tarik ni, tak je. Okey, sekarang ni yang kita pakai yang kita buat sekarang ni ialah coding jenis block. Okey, coding jenis block ni biasa pelajar sekolah rendah sekarang pun dah mula dengan penggunaan microbit, sebab microbit tu dia guna block. Okey, kemudian nanti kita akan tengok pula macam mana menggunakan C programming. Awak kena bagi arahan dengan penulisan lah. Okey, so ni set pin. Okey, pin nombor berapa tadi kita cakap tadi? Okey, pin nombor 13. Okey, pin nombor 13, klik pin nombor 13. Okey, kita setkan pin nombor 13 kita ni kepada high. High ni apa maksud high? Ingat lagi tak apa yang cikgu ajar sebelum ni? High ni adalah bermakna ada positif, kan? Ada positif pula. Adanya arus yang mengalir sebanyak berapa? 5 volt. Okey. Okey. Sebab dalam kita punya data ni dia akan baca high ataupun low, kan? Okey. Kalau digital maksudnya kalau ada arus mengalir 5 volt dia akan high. Kalau tiada arus mengalir sebanyak 5 volt maksudnya 0 volt, dia akan jadi low. So kita nak setkan LED kita ni untuk menyala. Jadi untuk menyala perlu ada 5 volt. Okey, so untuk 5 volt tu kita set dia sebagai high lah. Okey, kita dah set, kemudian kita kena control dia. Kita nak bagi arahan ni supaya LED tu boleh berkelip. Apa yang kita nak kena buat? Cuba fikir. Okey, macam mana kita nak suruh dia berkelip? Okey, so maksudnya kita kena cari dekat control untuk dia menyala. Okey. Okey, sekarang ni LED dah menyala tapi kita nak suruh dia menyala tu kita dapat lihat berapa lama dia boleh menyala. Okey, so kita kena buat dia ambil control arahan ni sebagai wait 1. Okey. Kita nak tengok dia menyala berapa lama, kan? So dia kena wait lah. Kalau kita tak letak wait ni, dia akan menyala sekejap je. Okay, so kita tak nampak dia punya cahaya tu, nyalaan dia tu. Okay, so kita wait untuk berapa saat. Okay, ni 1 second. Mungkin sekejap sangat kan tak nampak. Okay, so awak boleh tukar lah. Nak buat 2 second contoh. Okay, ni kita buat 2 second lah, tengok kat sini. Okay, ataupun awak boleh ubah lagi.
Kalau rasa 2 second ni macam lama, okey. Awak nak dia berkelip laju. Okey, nak berkelip laju. So kita boleh tukarlah kat sini millisecond. Awak kena ingat 1 second sama dengan 1000 millisecond. Okey, so saya nak buat dalam millisecond, saya nak tukarkan dia kepada 500 millisecond contoh. Okey. Okey. Kemudian kita ada, okey, so sekarang ni LED dah menyala. Okey, dia akan menyala dan dia akan menyala selama 5 saat. Okey, so kita nak tengok kan apa yang jadi ni kalau awak buat arahan tadi. Okey, start simulation, kita tengok. So LED tu menyala saja. Dia tak berkelip pun. Dia hanya menyala. Macam mana kita nak jadikan dia menyala? Okey. Macam mana dia nak jadikan dia berkelip? Sekarang ni LED tu hanya menyala dan dia takkan stop pun. Okey. Kalau kita nak dia berkelip, dia mesti menyala dan dia akan padam. Menyala, dia akan padam. So kita akan nampaklah dia berkelip. Okey. So caranya ialah kita stop dulu simulation baru kita boleh sambung coding. Okey. So code. Okey. So sekarang ni kita set balik pin tadi. Yang ni pun awak boleh copy, sebenarnya duplicate saja. Okay, letak kat sini balik. Kalau tak nak cari dah balik ni kan awak boleh ni lah. Duplicate saja. Okay. Okay, so set pin. Okay, set pin 13. Okay, so kita nak suruh, tadi dia high kan, menyala. Okay, kita nak suruh dia padam. So kita set lah pin kita ni 13 tadi kepada low. Low tu bermakna dia padam lah. Tak ada arus elektrik. Tak ada arus mengalir ya. 0 volt. Okay, so saya nak wait dia sebagai 500 millisecond. Okay, so mesti wait juga. Kalau tak, kita tak nampak dia padam tu. Okay, so kita tengok. Kita start balik simulation kita. Kita tengok apa yang jadi pada LED tu. Okay. So nampak tak LED tu berkelip. Okay, LED tu berkelip. Okay, selama 500 millisecond. Okay, ataupun setengah saat je. Okay. Okay, stop simulation. Okay, kita tengok balik. Okay, contohlah cikgu ubah. Okay, cikgu ubah. Yang ini saya nak buat lama sikit. Contoh saya nak buat 2 saat. Okay, saya tukar 2 saat. Kita tengok start simulation. Okay, awak nampak tak dia menyala lama kan, selama 2 saat. Kemudian dia padam. Dia padam sekejap je. Sebab saya set tadi untuk padam tu wait dia hanyalah 500 millisecond. Okay, sedangkan untuk menyala tu saya setkan wait dia selama 2 millisecond. So sebab itulah kita nampak LED ni dia akan menyala lebih lama berbanding dengan padam. Okay. Okay, boleh. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada, okay, saya nak tunjuk awak. Okay, stop simulation dululah. Okay, kena stop simulation. Okay, saya nak tunjuk satu lagi coding. Okay, yang ini kalau kita coding dengan block. Okay, kita coding dengan block. Sekarang ni saya nak change coding ni kepada kepada teks. Teks tu bermaksud C programming. Okay. So kalau C programming ni maknanya awak kena tulis. Okay, kalau orang buat coding biasanya dia akan buat macam ni lah. Kalau professional punya coder kan. Okay, dia akan, kalau orang yang profesional dia biasa buat coding, dia akan lebih mahir lah dengan menggunakan ni lah. Okey, ini cara penulisan dia menggunakan teks ataupun kita panggil C programming lah. Okey. So ini ingat balik. Okey, ini adalah void setup. Okey, void setup ni kita nak set. Kita punya LED tu, okey, sebagai output. Okey, jadi cara penulisan dia memang macam ni. Mula-mula kita kena type void setup, kurungan, buka kurungan dan tutup kurungan. Okey. Kemudian ni simbol dia. Okey, ini bermakna ini dalam satu rumah. Satu rumah ni maksudnya satu arahan. Okey, dalam void setup ni arahan dia bermula dengan yang ini. So kita pin mode.
pin mode ni kita nak tentukan lah dia output ke input. Okay, so kita tentukan pin mode. Pin mode ni dia punya pin nombor 13 ni mode-nya adalah dalam bentuk output. So kita output lah. Tadi dia terus generate ni sebab kita buat daripada blok tadi. Kalau kita mulakan dengan C programming ni, awak kena type macam ni lah. Okay, kemudian tutup. Okay, ini maksudnya buat setup ni kita dah setkan pin mode, okay, mode pin nombor 13 ni sebagai output. So kita tahu pin 13 sebagai output. Okay, kemudian yang ini dia hanya sekali je buat setup ni. Okay, kemudian kita mulakan dengan yang ini void loop. Void loop ni untuk arahan dia lah. Okay, void loop ni dia akan sentiasa berulang-ulang. Okay, void loop ni dia akan sentiasa berulang-ulang. Kalau awak tengok tadi LED tu dia akan menyala, padam, menyala dan padam. Dia akan berkelip, dia akan berulang-ulang perkara tu. Okay, so kita kena mulakan ni jugalah dengan buka kurungan ni. Okay, digital write, kita bagi arahan digital write. Okay, kita bagi arahan dia digital write untuk dia baca. Okay, so pin 13. Okay, dia akan baca pin nombor 13 sebagai high. High ni maksudnya ada arus mengalir, bermakna dia akan menyala lah. Okay, high. Okay, so kita nak dia high selama berapa lama? Okay, delay. So kita letakkan delay. Kalau dekat blok tadi dia tulis wait. Kat sini dia tulis sebagai delay. Delay berapa lama? Okay. So kalau tadi ikut pada saya punya coding block tadi, yang last saya delaykan dia selama 2 saat. Okay, dekat sini dia tulis 2000. Okay, sebab 1 saat bersamaan dengan 1000 milisecond ataupun 1 second bersamaan dengan 1 milisecond. Jadi sebab itulah bila saya buat kat sana tadi, dekat blok tadi 2 second. Okay, bermakna dia akan bersamaan dengan 2000. 2000 apa? 2000 milisecond. Okay, so bermakna arahan delay kat sini, delay 2000. Okay, bermakna okay, wait for 2000 milisecond. Maksudnya kita kena tunggu selama 2000 milisecond untuk dia menyala lah, high tu menyala. Okay, kemudian dia baca balik lagi sekali digital write pin 13 low. Low tu bermakna tiada arus mengalir. Maksudnya LED tu akan padam. Okay, so dia padam berapa lama? Okay, dia padam berapa lama? So kita delaykan lagi. Okay, delay. Kita delay dia selama 500 milisecond. Okay, 500 milisecond. Okay, so maksudnya arahannya di situ ialah wait for 500 milliseconds. Okay, maksudnya kita kena tunggu selama 500 milisecond ni, milisaat ni dia akan padam. Okay, so ini arahan dia lah. So kita tutup. Okay, dalam void loop ni ada arahan ni akan sentiasa berulang lah. Okay, bila dia duduk dalam void loop, arahan sentiasa berulang. Sebab itulah awak akan nampak LED tu sentiasa berulang-ulang. Okay, kita tengok start simulation kita. Okay, nampak tak? LED tu akan sentiasa berkelip, berulang-ulang. Sebab dia duduk dalam void loop. Okay, void loop tu dia akan sentiasa lakukan perkara tersebut berulang-ulang. Okay. Okay, so itu saja untuk LED berkelip projek 1. Okay, stop simulation dia. Okay, jadi cikgu harap awak boleh faham dan boleh cuba buat. Kemudian untuk tugasan seterusnya nanti, cikgu nak awak buat untuk projek 2. Okay, projek 2 iaitu lampu isyarat. Okay, tadi saya gunakan satu LED sahaja kan. Okay, so lampu isyarat ada berapa? Ada 3. Okay, so awak kena tambah 2 lagi LED. Okay, dan lampu isyarat ada berapa warna? Ada 3. Okay, so hijau, merah, kuning. Okay, so awak tambah lagi 2 lah, kuning dan merah. Okay, jadi saya nak awak buat simulation macam mana lampu isyarat tu menyala, bertukar-tukar. Okay, boleh Boleh cuba buat ya. Nanti cikgu akan sharekan rajah ni lah untuk awak cuba buat. Okay, so itu saja untuk projek 1.
Okay, next nantikan video yang kedua untuk projek yang kedua. Okay, tapi untuk tugasan kali ni, cikgu nak awak buat dulu projek 2 ni. Okay, sebab cikgu dah ajar tadi projek 1 ni. So, sekarang ni saya nak awak semua cuba buat projek 2. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Assalamualaikum.